cukup bertuah pada hari ini sebab kita membawa tetamu yang cukup istimewa, yang cukup penting daripada NADMA, iaitu kita ada Datuk Khairul Syahril Idris bersama kita selaku Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana NADMA untuk berkongsi sedikit info tentang bencana yang baru-baru melanda negara kita ni. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, Zack. Selamat pagi, Fiona. Terima kasih kerana menjemput NADMA dalam sesi ini untuk memberi sedikit penerangan berkaitan dengan apa yang terjadi dan peranan NADMA dalam pengurusan bencana banjir yang berlaku ketika ini. Okey, mungkin Datuk boleh berkongsi sedikit terlebih dahulu mengenai dengan peranan NADMA bagi pengurusan bencana seperti banjir ini. Okey, terima kasih. NADMA bekerja berdasarkan kepada satu dokumen yang kita namakan sebagai Arahan MKN nombor 20, iaitu berkaitan dengan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Jadi ini merupakan satu dokumen yang penting yang menjadi asas kepada punca kuasa dan juga tindak balas NADMA berkaitan dengan pengurusan bencana keseluruhannya, bukan sahaja pada banjir ketika ini. Dalam masa yang sama, dokumen itu juga adalah satu dokumen yang memberi penerangan dan juga menyatakan tentang tanggungjawab agensi-agensi, NGO, syarikat swasta, kerajaan-kerajaan negeri dalam pengurusan bencana secara keseluruhannya. Jadi ini merupakan satu dokumen yang telah diguna pakai sejak 2012 bagi menangani perkara-perkara berkaitan dengan bencana. Jadi berdasarkan kepada apa yang termaktub di dalam arahan MKN nombor 20 berkenaan, NADMA telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju utama dalam pengurusan bencana atau bencana negara. Ini termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan penggubalan dasar, pengawasan pelan tindakan, hala tuju dalam pengurusan bencana. Jadi ramai yang keliru tentang peranan NADMA sebenarnya. Kita bukan satu agensi responder, tetapi merupakan satu pembuat dasar berkaitan dengan pengurusan bencana keseluruhannya di Malaysia. Jadi itulah peranan NADMA. Okey. So mungkin boleh relate dengan soalan seterusnya, di mana apabila banjir melanda, bagaimana NADMA melihat permasalahan ini dari segi bantuan yang lambat diberikan dan kejadian sebenar yang berlaku? Okey, terima kasih, Zack. Jadi memang kita akui terdapat beberapa kelemahan dari segi komunikasi pada pengelolaan banjir bencana, terutama sekali yang berlaku di Selangor. Tetapi ini disebabkan oleh beberapa perkara. Satu adalah hujan yang terlampau lebat yang tidak dijangkakan, dan paras air juga telah meningkat dengan begitu cepat. Dalam masa yang sama, berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, berdasarkan kepada data-data saintifik dan juga perkiraan-perkiraan yang telah dibuat oleh agensi-agensi yang berkaitan, kita dapati bahawa ini apa yang terjadi di Shah Alam terutama sekali adalah satu yang di luar jangkaan, dan ada juga yang mengikut Jabatan Meteorologi, ini hujan yang turun pada malam itu bersamaan dengan hampir 30 hari hujan dan turun pada satu ketika yang pendek. Jadi disebabkan oleh itu mungkin ada beberapa masalah dari segi komunikasi, dan kita perlu juga ingat dalam tempoh krisis di mana-mana negara juga terdapat isu komunikasi dan beberapa komplikasi yang lain dalam mengurusan bencana, terutama sekali dalam tempoh 24 jam hingga 72 jam yang pertama. Dalam masa sama, jika kita lihat dari segi arahan nombor 20 tadi, peringkat pengurusan bencana kita adalah terbagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama yang mana jika sesuatu banjir atau bencana berlaku, ianya perlu diuruskan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah yang dipengurusikan oleh pegawai-pegawai daerah. Jadi apabila berlakunya sesuatu banjir atau bencana, ianya perlu diuruskan di peringkat daerah untuk memastikan bahawa tindakan awal dapat diberi kepada rakyat yang terbabit. Jadi di permulaan sesuatu bencana adalah amat penting bagi jawatankuasa pengurusan bencana daerah untuk bertindak. Dan dalam masa sama, jika ianya menjadi lebih besar, perkara ini akan
diangkat kepada jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat negeri yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Jadi Setiausaha Kerajaan Negeri ini akan bertanggungjawab untuk memobilisasikan semua jentera-jentera kerajaan, semua aset-aset yang diperlukan untuk membantu mereka-mereka mangsa-mangsa yang terperangkap ataupun terkesan dalam bencana banjir. Terutama sekali dalam contoh ini adalah di Selangor. Dan apabila situasi menjadi lebih besar dan tidak dapat dikendalikan ataupun memerlukan aset-aset ataupun bantuan daripada peringkat yang lebih tinggi iaitu di peringkat persekutuan, dan masalah isu ini akan diangkat kepada jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat pusat yang disekretariatkan oleh NADMA. Jadi di sini bantuan di peringkat persekutuan akan dimobilisasikan. Jadi berbalik kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Zack tadi. Jadi jika ada sebarang komplikasi di setiap salah satu daripada peringkat ini dan akan berlakunya isu berkaitan dengan kelambatan bantuan yang telah disebutkan. Tapi dalam masa sama saya juga ingin nyatakan bahawa semasa hari berkenaan ada beberapa masalah dari segi untuk mengakses kepada kawasan-kawasan yang terlibat. Ini disebabkan oleh banjir seperti yang sebut tadi, paras air yang meningkat dengan secara mendadak. Dan dalam masa yang sama, dari segi pergerakan disebabkan oleh bentuk banjir berkenaan, ada kawasan yang boleh dilalui oleh lori, ada kawasan yang tidak boleh dilalui oleh lori, dan ini menyebabkan pergerakan ataupun penghantaran bot-bot penyelamat tergendala sedikit. Datuk, ada satu soalan kita nak tanya juga. Mungkin bagi penonton kita kat rumah ataupun dekat dalam studio ni, mereka tak berapa mengetahui apakah antara persediaan yang dilakukan oleh pihak NADMA dari sebelum, semasa dan selepas berlakunya banjir. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit. Terima kasih. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, antara tugasan NADMA yang utama adalah untuk menggubal dasar-dasar dan hala tuju berkaitan dengan pengurusan bencana secara keseluruhannya. Jadi untuk menjawab soalan Fiona tadi, persiapan untuk menghadapi suatu bencana ini berlaku sepanjang masa, sepanjang tahun. Kita telah mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak yang berkaitan, dengan agensi-agensi berkaitan, dengan NGO, dengan kerajaan-kerajaan negeri, bagaimana untuk menghadapi banjir yang akan datang. Jadi persiapan ini bukan sahaja persiapan semasa berlakunya banjir, tetapi ianya telah pun dilaksanakan sepanjang tahun dan sepanjang masa. Ini termasuklah dengan menggubal dasar-dasar, hala tuju, strategi yang bersesuaian untuk menghadapi sesuatu bencana. Jadi adalah tidak begitu tepat untuk menyatakan bahawa persiapan bencana ini hanya berlaku apabila banjir itu terjadi. Jadi ianya satu proses yang sentiasa berterusan dan akan sentiasa dikemaskinikan. Baik, jadi kalau kita lihat bila berlakunya bencana banjir ni, ramai yang turun padang untuk memberikan bantuan dan sebagainya kan. Dan khususnya bagi penonton-penonton kita pun nak tahu, orang di luar sana pun nak tahu apakah bantuan yang diberikan bagi mengurus bencana ini dari NADMA khususnya. Okey, terima kasih Zack. Dia bergantung kepada situasi di sesuatu kawasan. Mungkin ada kawasan-kawasan itu memerlukan sesuatu barangan lebih berbanding dengan barangan yang lain. Berdasarkan kepada pengalaman kita menjaga ataupun melihat situasi banjir ketika ini, ada setengah tempat tu memang seperti Zack menyatakan tadi, terdapat limpahan barangan tertentu sehingga melibatkan pembaziran. Dan ada satu kawasan tidak menerima bantuan yang sepatutnya melalui bantuan NGO ini. Apa yang perlu adalah dari segi penyelarasan. Apabila orang-orang perseorangan, NGO datang untuk memberi bantuan, ianya perlu diselaraskan di peringkat mengikut mekanisme yang sedia ada adalah di pejabat-pejabat daerah, yang mana mereka lebih arif tentang kawasan manakah yang memerlukan bantuan, apakah bentuk bantuan yang patut diberikan dan cara yang terbaik untuk menghantar bantuan berkenaan. Jadi dari segi situlah, jika mekanisme yang kita gunakan sekarang ini ianya perlu diselaraskan oleh NGO, oleh orang perseorangan untuk dengan pejabat
pejabat-pejabat daerah sebagai pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah untuk pastikan bahawa barangan yang diberikan, bantuan yang diterima ataupun yang hendak dihantar adalah betul-betul memberi manfaat kepada mangsa-mangsa. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara yang lain seperti mungkin isu-isu keselamatan kepada NGO, sukarelawan-sukarelawan jika mereka pergi tanpa dikoordinasikan di peringkat pejabat daerah. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi datang ke set kami untuk berkongsi begitu banyak info-info yang penting kepada penonton kita dan juga kita yang ada di sini. Harap anda semua dapat nasihat dan juga info-info yang telah pun dikongsikan seperti tadi.